وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذريته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى أرواح مشايخهم وإلى من تسبهم على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Alhamdulillah, banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi diberi izin kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dan juga mengikuti pula pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufiknya dan rahmat kurnia darinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita sehingga kita dapat berpanjangan dalam ketaatan kepada Allah, mengaji, belajar, mengetahui segala hukum-hukum Allah melalui firman-Nya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala istinbat yang telah diambil oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Maka alhamdulillah pada hari ini sebagai permulaan, sebenarnya kebiasaan ni pada waktu ni tidak ada pengajian lah, kerana yang telah kita maklum biasanya ia ada 2 kali ya dalam sehari, khusus untuk musim cuti, kerana ada COVID ni. Pelajar semua digalakkan untuk balik kepada rumah. Maka saya pun ambil kesempatan itu untuk menyampaikan beberapa maklumat ilmu kepada saudara-saudari di rumah sekalian
maka kebiasaannya kita letakkan 2 masa, iaitulah siang hari itu kita buat untuk saudara kita yang tak faham bahasa Melayu, orang Islam kita yang tak faham bahasa Melayu dapat mengikuti juga pengajian akidah pada waktu pagi. Berjodohnya Asasul I'tiqad kitabnya. Dan pada waktu malam kita guna kesempatan itu untuk memberi maklumat berkaitan dengan ilmu fiqh, cara semaya kita, maka melalui kitab Fatimun Yatin Musalli. Maka dengan pandang kepada waktu yang agaknya menjadi keamasan, waktu ni kasai, al-waktu kasai, waktu ni satu ulama kata waktu ni semacam dengan pedai lah. Kalau kita tidak usaha memotongkan dia dulu, dia akan potong kita. Maka saya pun pandang kepada harganya waktu yang terhad ini, maka guna pula satu waktu lagi untuk memberi juga sedikit sebanyak cara pengajian berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Azim. Tetapi bila pandang kepada pengajian dengan cara online pula, kalau kita guna kitab yang teksnya bahasa Arab, maka kadang-kadang tidak yang dapat mengumumi, meratai kepada peringkat-peringkat orang awam di bawah, sehingganya kadang-kadang mereka tidak capai kepada maksud yang telah diletakkan oleh saya. Lalu tu kita gunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan yang merupakan terjemahan dan juga huraian daripada ulama Melayu kita terhadap Al-Quranul Karim. Maka Tafsir Nurul Ihsan ini sebenarnya ada 4 juzuk. Semenjak daripada surah pertama daripada Al-Quran sampai kepada surah yang terakhir, iaitu surah An-Nas, maka merangkumi 4 juzuk Tafsirul Ihsan. Semuanya terjemah dengan bahasa Melayu. Maka saya pandang kepada kitab tu, padahal terjemahan itu banyak juga, tetapi kita pilih kitab ini salah satunya kerana nyata keberkatan kitab yang dikarang oleh musannaf kita. Maka dengan pandang kepada nyata keberkatan ni, kita pun ingin juga ikut berserta untuk mengambil keberkatannya daripada cerita-cerita dan juga karangan hak musannaf radhiyallahu taala anhu. Lalu tu saya pilih kitab Tafsirul Ihsan. Maka bila tilik kepada masa yang terhad, masa kita sikit sangat, kalau kita nak baca semenjak daripada awal surah Baqarah sehingga sampai kepada akhir, agaknya kena guna masa yang lama. Lalu tu saya pilihkan satu juzuk saya, iaitulah juzuk yang terakhir, juzuk yang 30, dimulai daripada surah An-Naba, iaitulah amma yatasaalun, sampai kepada surah An-Nas. Ini dengan sebab kita tilik kepada juzuk yang terakhir ni merupakan surah-surah yang kita orang Melayu ni banyak terlibat. Maknanya kita guna dalam pembacaan kita harian, ayat-ayat lazim dan sebagainya. Maka kebanyakannya orang panggil akan terlibat dengan surah-surah yang terakhir ni. Dan daripada surah An-Naba sampai kepada surah An-Nas, kita duk gitu. Setengah orang ni kuliah kulhu. Tetapi agaknya baiknya, alangkah baiknya kalau kita dapat memahami juga isi kandungan yang kita baca hari ada tu, kita fahamkan juga isi kandungan melalui cara tafsir ulama kita. Ulama, khususnya ulama kita dengan tafsir bahasa Melayu ni. Maka lalu tu saya pun ambil kesempatan ni untuk baca Tafsir Nurul Ihsan juzuk yang keempat dalam surah An-Naba. Bagi mereka yang sudah ada kitabnya, bolehlah buka bersama saya. Kitab saya ni juzuk yang keempat muka 250 merupakan terakhir dah. Dan bagi mereka yang tidak ada kitab, insya-Allah pihak Sahadalawiyah pun akan rancang untuk orang panggil adalah kitab untuk kita boleh tengok untuk nak beli ke.
Tapi kita akan photostat hanya khusus kepada juzuk yang 30 saja. Untuk memudah kita buat rojak ke. Maka sekurang-kurangnya kita walaupun kita tak dapat fahamnya Al-Quran dengan secara lengkap 30 juzuk, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mengaji dulu sebagai mubtadi. Permulaan pengajian kita mula dengan juzuk 30 dulu. Dan saya ingat Al-Quran juzuk pertama yang saya ngapa, yang saya ingatnya bukan surah Al-Baqarah, bukanlah surah juzuk pertama, ialah juzuk yang ke-30 ni. Lalu tu ingat kata dia sebab kita gemar nak mengapa, nak hafalkan dia kerana dia surah pendek-pendek. Lalu tu juzuk yang pertama yang saya ingat adalah juzuk yang ke-30. Lalu tu sebaiknya kalau kita mengaji dah, kita pun ikut serta lagi sekali untuk hafalkan ayat Quran sikit demi sedikit dan untuk fahami apa yang diberi yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Insya-Allah kita akan dapat fahami daripada Al-Quran dengan taufik dan rahmat daripada Allah dan keberkataan Quran. Kita akan dapat terbukanya pintu faham, insya-Allah. Maka bagi yang ada kitab, bolehlah kita buka pada muka 250, dan di tengah tu tertulisnya surah At-Tasa'ul. Cuba kita tengok, insya-Allah lah. Jadi berkata mufassir rahimahullahu ta'ala, dia buat tajuk begini. Ia katanya Suratut Tasa'ul. Suratus Tasa'un, bermula surah yang ialah surah At-Tasa'ul. Surah yang pertama yang kita nak mengaji pada hari ini ialah surah At-Tasa'ul, nama dia. Kita kadang-kadang kita tak biasa dengarlah surah nama ni kerana nama surah ni dia banyak. Banyak 2, 3, 4 nama dia. Maksudnya kita pilih satu nama saja, iaitu At-Tasa'ul. Surah Tasa'un. Apa makna Tasa'un? Tasa'un ni bertanya menanya. Bertanya menanya. Itu asal makna tasa'un, bertanya menanya. Kerana apa dinamakan tasa'un? Kerana ia ambil daripada hujung ayat yatasa'alun tu. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Ayat dia tasa'alun ambil daripada masdar dia tasa'ul. Lalu tu namakan surah ni surah At-Tasa'ul, surah tanya menanya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala cerita pada awal ayatnya tentang apa maksud yang ditanya menanya oleh orang kafir Mekah. InsyaAllah kita akan dapat faham lagi lah. Surah Tasa'un. Dan kita tulislah juga. Kita tulis juga di lapar tu kita kata dinamakan juga surah An-Naba'. Buat gitu. Yakni dinamakan juga surah An-Naba'. Ada juga ulama letak nama surahnya surah An-Naba'. Surah An-Naba'. Lepas tu tambah lagi dan surah Amma. Surah Amma. Tu ada setengah gitu. Macam-macam lah. Kalau itu, kalau kita buka Quran learning dalam waktu sekarang ni, kebiasaannya kita tak jumpa lah nama At-Tasa'un. Kita jumpa surah An-Naba'. Tu dah mulai pada juzuk 30 tu An-Naba'. Tu An-Naba'un, lepas tu Nazi'at, Abasa, At-Taqwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, sampai akhirnya habis. Mula daripada tu An-Naba'. Ada juga ulama letak nama surah An-Naba'. Kenapa panggil surah An-Naba'? Kerana An-Naba' ni makna berita. Asal makna berita. Kerana Allah SWT sebut dalam ayat ni juga anin naba'il azim. An-Naba' tu ambil daripada ayat tu lah. Maka letak nama An-Naba'. Letak nama An-Naba'. Dan juga orang panggil surah Amma. Hak ni maklum sangat. Sehingga orang tua panggil juzuk Amma lah. Juzuk Amma.
Kalau baca Quran masa dulu ke, surat Kadai masa dulu ke, nak juzuk amma dah. Maknanya boleh naik lah juzuk amma. Naik juzuk amma ni sebelum pada naik Al-Quran besar maknanya. Maka amma ni mulai daripada awal ayat amma tu, amma yatasaalun tu. Lalu tu nama bagi surah ni tu jadi 2 3. Sehingga ada setengah ulama kata 4 lagi, satu lagi surah namanya amma yatasaalun, pakai borong lapar tu selalu untuk letak nama surah. Maka insya-Allah kita akan dapat faham kenapa lapar berkaitan dengan lapar tasaun, apakah hubung kait dengan lapar naba, dan apakah hubung kait dengan peletak nama amma tu, insya-Allah dalam huraian lagi akan datang. Maka kata musannaf suratul tasaun makkiyatun, makkiyah. Apa makkiyah? Yakni surah yang diturun sebelum hijrah. Tulis lagu tu lah. Yakni surah yang diturun sebelum pada hijrah. Surah ni dalam Al-Quranul Karim, ulama membagikan 2 tajuk besar. Dalam satu surah Al-Quran, 114 surah tu, ulama kita bagi tu 2 grup. Satunya orang panggil surah yang Allah Ta'ala wak turun, malaikat Jibril wak turun mari sampai kepada Nabi sebelum Nabi kita hijrah. Dan satu surah lagi panggil beberapa surah yang Nabi diterima oleh malaikat Jibril. Jibril wak turun mari selepas daripada Nabi kita hijrah kepada Madinah dah. Maka surah yang diturun sebelum daripada Nabi hijrah kepada Madinah dinamakan surah tu surah apa? Surah Makkiyah, surah yang dibangsa kepada Mekah. Sehingga ulama kata makkiyuhu ma qabla hijratin nazan wal madani ma ba'daha wa intasan. Tu je. Jadi surah Makkiyah ni surah yang turun sebelum pada hijrah. Dan surah Madaniyah, surah yang turun selepas daripada Nabi hijrah kepada Madinah. Walaupun Nabi tak duduk di Madinah, tapi ketika tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk lepas pada hijrah dah. Supaya beberapa surah ke turun ketika Nabi kita datang buat haji di Mekah, haji yang terakhir tu. Maka ketika tu walaupun turun di Mekah, turun di kawasan tu, tapi dinamakan surah tu surah Madaniyah kerana surah tu turun selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Madinah dah. Maka surah dalam Quran 114 surah ning adanya Makkiyah, adanya Madaniyah. Maka kalau kita nak ingat, kalau kita nak apa, nak ngapa, masa kita duk ngaji ponok juga kita ngapalah. Awal-awal kalau kita nak cek kata surah mana Madaniyah, surah mana ke Makkiyah, kita boleh cek. Maka kebiasaan surah Al-Quran kebanyakannya surah Makkiyah kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni ketika duduk di Mekah belum pada Nabi hijrah tu banyak surah yang turun belum pada tu. Surah yang turun lepas pada Nabi hijrah tu kebiasaannya surah yang berkaitan dengan hukum-hukum ahkam. Lalu itulah Nabi kita kebanyakan surah dalam Al-Qurannya surah tu surah Makkiyah, termasuk surah An-Naba atau surah At-Tasaun ni. Maka kalau kita nak ingat, mulai kita kena mengapa dulu nama surah daripada Al-Fatihah mari. Fatihah ni tak apalah kita tahu sebagai pembukaan. Lepas mula daripada Baqarah sampai kepada An-Nas, kita kena ingat nama dia. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taba, Yunus, Hud, Yunus, Ar-Ra'du, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, Al-Nahl, Al-Isra. Kita ngapa gisapa kepada An-Nas. Tu cara pertama. Lepas pada kita ingat 14 surah tu dah, kita ngapakan beberapa bait ini untuk nak tahu kata surah mana kata dalam Quran yang Makkiyah dan surah mana kata yang Madaniyah. Kita ngapa masa kita duduk ponok tu kita ngapalah. Salah satu daripada hafalan kitanya matan at-Tamzamzami yang beliau berkata maqiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal fal madani awalatal qur'ani ma akhiratai. Jadi surah hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima daripada Jibril selepas Nabi hijrah ke Madinah ada berapa? Satunya fal madani awalatal Quran.
dua surah pertama daripada Quran, iaitu Al-Baqarah, Al-Imran. Dua tu. Awalan Quran nima akhirataihi, dan dua surah yang terakhir iaitu An-Falaq, An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Awalatal Quran nima akhirataihi, maknanya dua pak dah. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Falaq, An-Nas. Kadzal hajjut taba' akhirataihi wa kadzal hajjut taba', dan suratul hajj. Lima dah. Tu Al-Baqarah, Al-Imran, lepas tu Al-Falaq, An-Nas, lepas tu surah apa lagi ni? Al-Hajj. Wa kadzal hajjut taba' Maidatun ma'matalat anfalu, surah Maidah. Nipong Madani tu. Turun lepas Nabi hijrah juga. Maidatun ma'matalat, dan serta surah yang sebelum pada Maidah. Mana surah yang sebelum pada Maidah? An-Nisa. An-Nisa ni pun surah Madani. Surah Madani. Berapa dah tak ni? Al-Quran apa nama ni? Al-Baqarah, Al-Imran, lepas tu Al-Falaq, An-Nas, lepas tu Al-Hajj, Maidah, An-Nisa. Maidatun ma'matalat anfalu, surah Anfal. Lapai dah. Lapai dah tu. Ma'matalat anfalu. Bara'atun, surah Taubah. Bara'atun warra'duwan kitalu, surah Taubah, surah Ra'du, surah Al-Kitan. Jadi semua berapa tadi? Apa dah tu? Jadi 10 dah. Sekali lagi, apa dia? Fal-madani awalatal Qur'ani ma akhirataihi wa kadzal hajjut taba' Maidatul ma'matalat anfalu bara'atun warra'duwan kitalu. Sebelah dah yang madaniyah. Lepas tu wataliyaha, dan dua surah lagi yang mengiringi akan surah Al-Kitan. Mana? Al-Fathu, Al-Hujurat. Jadinya 13 dah tu. Lepas tu apa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wataliyaha wal Hadid, An-Nasru. Surah Al-Hadid, surah An-Nasru. Jadi berapa? 15 dalam Madaniyah. Wataliyaha wal Hadidun Nasru. Lepas tu apa dia? Allahumma salli ala Qiyamatun wal Zamzalatul wal Qadaru. Surah Al-Qiyamah, surah Az-Zanzalah, surah Al-Qadar. Jadi 18 dah tu. Lepas tu lagi lepas tu dia wan nuru wal ahzab wal mujadalah. 18, 19, 20, 21. Lepas tu wasir ila tahrimi wahyada, wasir ila tahrimi wahyadakhilah. 18. Lepas tu mula daripada mujadalah tu bila sampai kepada tahrim. Surah Tahrim, Al-Mujadalah, Al-Hasyru, Al-Mumtahinah, Al-Safful, Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim. Jadi 8 lagi. Hak saat ni berapa? 18 campur dengan 8 pula jadi 26. Tu semua tu ya Madaniyah. Selain daripada tu Makkiyah semua. Wa ma ada hadza huwal makkiyyu 'alal ladzi sahabihil marwiyyu. Tu cara kita ingat. Maka tidak payah gapalah. Hak tu kita ambil sikap kita. Kalau kita ada masa luar, lebih lagi masa duk lan tu ngapa. 25 surah tu je yang dikatakan Madani, dan lagi tinggal tu beratus lagi tu, tak sampai 100 dah lah, tapi berpuluh-puluh lagi tu dikatakan surah Makkiyah. Salah satu daripadanya surah At-Tasa'un ini. Cuba tengoklah nah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang mula kata suratul Tasa'ul Makkiyatun, yakni surah yang diturun sebelum pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Madinatul Munawwarah. Maka kata dia lagi 41 ayat kata dia. Berapa ayatnya semua? 41 ayat. Ada 41 ayat. Ini pun berlaku khilaf pula antara ulama. Surah ni ada berapa ayat sebenarnya?
Sebenarnya isi kandungan Quran ni cukup. Tidak ada tambahan, tidak ada kurang, tidak ada tambah. Masa tu, cuma yang berkhilafnya, khilaf betul berapa ayat. Setengah ulama je bilang ayat ni, tapi setengah ulama je tak bilang sebagai ayat. Maka dikirakan kata dua ni satu ayat saja. Kadang-kadang setengah ulama, dua ni dibilang asing-asing, jadi dua ayat. Maka 41 ayat kita buat tanda begini. Kita buat tanda begini. Betul 41 ayat tu. Yakni di sisi setengah qurra. Yakni di sisi setengah qori atau qurra. Di sisi setengah qurra. Dengan sebab, tulis lagi, dengan sebab dibilangkan. Sebab dibilangkan azaban qariba. Tu ambil tu kalau kita boleh tulis azaban di akhir-akhir ayat tu, azaban qariba. Sebab dibilangkan azaban qariba satu ayat yang asing. Awak gitu. Satu ayat yang asing. Lepas tu kita tambah lagi. Dan di sisi setengah yang lain, dan di sisi setengah yang lain 40 ayat. 40 ayat. Dengan tidak dibilang azaban qariban tu. Tak bilang azaban qariban tu sebagai ayat yang asing. Jadi di hujung-hujung surah dia ada kan, inna anzarnakum azaban qariba. Tu azaban qariba tu setengah ulama dia bilang asing tu. Inna anzarnakum azaban qariba. Tu ayat lain. Ada setengah qari dia baca ayat lain. Maka kalau kita asingkan azaban qariban sebagai ayat yang terasing, maka jadi 41. Maka bagi setengah ulama lagi, dia tak bila dia kira satu ya. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'a. Azaban qariban tu satu ayat je. Lalu tu bagi mereka tu dikira hanya 40 ayat. Baiklah, kita faham gitu ya. Takut-takut kata kok mana pula ayat nu. Nampak kitab nu ayat kata 40, kitab ni ayat kata 41. Quran Nur Ihsan ni ada tambah ke kan? Siapa pergi pandai-pandai tambah? Sebenarnya tidak ada tambahan pun. Hanya cukup. Tidak ada kurang, tidak ada tambah. Kerana Allah Ta'ala yang menjaminkan Quran itu dijaga. Allah sendiri yang menjaganya. Lalu itulah yang berkhilafnya hanya bilangan ayat tu saja. Bilangan ayat tu. Alhamdulillah. Cuba tengok lagi. Kata dia, tu yang mula ayat dah lah. Yang mula ayat dah. Maka musannaf kita bawa mari mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita tengok nah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi surah An-Naba ni salah satu surah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Nabi duk fikir banyak. Ada satu kali sahabat dia tengok di kepala Nabi tu banyak beruban dah. Nabi tu dia diuban naik putih uban penuh. Kebiasaan manusia ni kalau dia fikir gapo-gapo selain daripada waktu tua dia lah. Kalau dia fikir gapo-gapo, kalau orang tua umur banyak pun, kalau rambut dia hitam tetapi dia terlalu fikir perkara ni, dia sibuk dan dia serabut menyibukkan fikiran kepada satu perkara, akan membawa kepada kepala dia tu jadi mudah beruban, jadi mudah putih. Maka Nabi SAW ada satu kali para sahabat tanya, ya Rasulullah, nampak tak kepala Rasulullah tu banyak uban dah tu, banyak beruban dah. Lalu tu Nabi kita SAW bersabda, Nabi kita syayyabatni Hud, menguban akan daku oleh surah Hud tu.
perkara yang menyebabkan aku tu banyak beruban ialah surah Al-Hud. Dan salah satu surah yang Nabi sebut iaitu surah Amma Yatasa'alun. Surah Amma Yatasa'alun ni, Nabi kata surah ni buat aku jadi banyak fikir. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi kita SAW bila bacaan Quran, bila surah mana-mana yang mengandungi isi kandungnya surah yang menyebutkan tentang azab, tentang orang panggil keadaan akhirat, tentang azab Allah yang bersangat maka akan membawa kepada Nabi kita tu takut dan juga fikir banyak tentang urusan akhirat, tentang urusan umat dia yang akan berjumpa dengan azab-azab itu pada hari kiamat. Maka Nabi kita SAW bawa kepada Nabi jadi ubah. Putih tak kepala dengan sebab fikir. Salah satu surah yang Nabi kita menyebabkan Nabi kita banyak berubannya, surah ni, surah An-Naba ni. Lalu itulah kita banyaklah kita biarkan kepala kita beruban dengan sebab kita fikir pekerjaan akhirat. Setengah orang ni jadi sibuk dengan pekerjaan dunia sehingga beruban. Uban tu dengan sebab dia fikir sibuk dengan dunia ya. Fikir dengan buku dunia banyak sehingga banyak uban. Uban putih tu sebab serabut dunia. Lalu tu kita tirukan Nabi dengan kita memikirkan tentang akhirat biar banyak sehingga walaupun beruban kepala kita pun asalkan beruban kerana kita fikir buku-buku akhirat begini. Maka kita tengoklah isi kandungnya lagi akan datang insya-Allah. Sebab gapo Nabi kita sampai ke beruban sangat bila duk baca surah An-Naba ni. Cuba tengok. Maka musnah kita bawa data bismillah kemari. Sebenarnya bismillah ni orang panggil permulaan bagi tiap-tiap surah lah. Mengikut setengah ulamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang sangat membuat baik kepada hamba dia, lagi sangat sayang kepada hamba yang beriman. Allah Ta'ala mulai surah ni dengan katanya Amma yatasa'alun. Allah Ta'ala sebut Amma yatasa'alun. Di sinilah ulama nahwu kita ni berdalilnya ma istifham, ma yang diguna untuk buat tanya. Asal ma ni ada alif, ma istifhamiyah nama dia. Lalu tu ma istifhamiyah apabila didulukan oleh haraja maka dibuang alifnya. Di sinilah sebagai syahid bagi kaedah tu dibuang alifnya untuk nak membezakan akan ma istifhamiyah dengan ma isim mausul ni lah. Kalau tidak ada beza tu takut orang tukar kata nak tanya ke nak cerita. Kalau ma dengan mana barang tu, jadi barang yang tu kadang-kadang membawa kepada kita tahu kata cerita. Hak ning nak nanya. Allah Ta'ala sebut dengan cara tanya. Allah Ta'ala kata amma yatasaalun, daripada apa suatu yang bertanya-tanya oleh mereka itu. Siapa mereka itu? Quraisy. Quraisy tu orang panggil badal pada lafaz mereka itu. Daripada apa suatu? Daripada ni kalau kita mengajilah di segi ilmu nahwu lah, ya haraja, ya takluk ke mana ya bersangkut balik kepada yatasaalun dah. Sebenarnya kena kata yatasaaluna amma. Gitu. Tetapi keadaan istifham ni dia kena duduk dulu. Orang panggil al-istifham sya'nuhu as-sadarah ataupun sadrul kalam maknanya. Jadi istifham kena tak dulu. Lalu itulah Allah Ta'ala menyebutkan amma tu sebagai permulaan. Amma yatasaalun. Allah kata daripada apa suatu, daripada apa benda yang bertanya-tanya oleh mereka itu. Yang bertanya-tanya oleh mereka itu daripada apa benda. Allah Ta'ala kata, mereka duk tanya harga apa? Mereka duk tanya apa?
tentang apa? Daripada apa sewaktu. Jadi daripada apa perkara yang besar. Tulis situ sikit. Tulis sikit pada yang bertanya tu, yakni mereka bertanya tentang pekerjaan besar apakah? Mereka bertanya tentang pekerjaan besar apakah? Jadi perkara ni orang panggil benda besar. Jadi kalau kita mengaji di segi ilmu balaghah, ilmu ma'ani, maka kita ulama berkata Allah Ta'ala datang menanya begini tu untuk nak tafkhim. Maknanya nak membilang besar, nak membesarkan benda tu. Keadaan benda yang ditanya tu. Jadi begini maksudnya. Daripada apa suatu yang bertanya-tanya oleh mereka itu. Siapa mereka itu? Musnad kita tafsir. Yani Quraisy, maksud dengan Quraisy yang ahli Makkah lah. Ahli Makkah. Ya bukan kaum Quraisy saja, tapi kebanyakan pada masa tu kaum Quraisy itulah yang besarnya pada masa tu. Sebut Quraisy ni maksudnya ahli Makkah dengan cara umum lah. Jadi daripada apa suatu yang bertanya oleh mereka itu, puak Quraisy ahli Makkah tu bertanya setengah, yani sebagian mereka akan setengah akan sebagian yang lain. Allah Ta'ala kata, puak tu dia tanya harga apa? Dia tanya harga apa dia duk tanya? Ni orang panggil tafkhim dah ni. Supaya kita kata anak kita mari duk tanya kita masalah gapo, sebenarnya tak sepatut ditanya. Kerana dia orang panggil dia tanya tu, dia tak tahu kata benda yang dia tanya tu benda besar. Benda yang besar. Tu. Lalu tu bila anak kita tanya kata, ayah, masalah ayah tu. Ayah, tu kita kata kita fardu takdir kata gapo apa sajalah misalnya dia tanya kepada perkara yang besar, maka ayah kata, tanya apa tanya gapo? Tanya gapo? Tanya gapo tahu dak? Tanya apa tahu dak? Tahu dak tanya gapo? Tu maknanya nak membilang besar benda yang ditanyakan itu. Maka Allah Ta'ala pun mulai bertanya mereka Quraisy daripada buku gapo? Tanya gapo? Tu Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, amma yatasaalun, bertanya mereka itu Quraisy setengah akan setengah yang lain, yakni puak mereka tu tanya gimari. Tanya gimari, tasaul tu maknanya bertanya setengah akan setengah yang lain. Dia tanya, lepas lagi Musnad akan bawa marilah pertanyaan mereka itu tu dia tanya. Muhammad buat gapo mari? Dia kata, bila ayat Quran turun mari sekali, pok dia tanya sama dia. Apa dia buat? Muhammad kata apa? Muhammad kata gapo? Kiamat gapo? Kiamat. Tu lagu tu. Kiamat gapo? Kiamat. Quran gapo Quran? Tu. Dia buat tanya tu nak istihza. Untuk nak mengolok-olok, untuk nak mengejek-ngejek je. Quran gapo Quran? Quran gapo? Kiamat gapo? Kiamat. Azab gapo ada? Muhammad duk kata Quran, azab gapo azab? Ada tanya. Lalu tu Allah Subhanahu Taala sebut, tanya mereka dari gapo tu? Mereka tanya dari apa? Daripada apa suatu kah yang bertanya-tanya mereka itu Quraisy setengah akan setengah yang lain. Allahu Akbar. Lalu tu Allah Ta'ala sebut pula, anin naba'il azim. Allahu Akbar. Anin naba'il azim. Daripada daripada yakni bertanya. Ya sebenarnya daripada ni ia takluk kepada bertanya di belakang tu. Lafaz bertanya-tanya mereka di belakang tu sebagai tempat sangkut bagi daripada tu. Kalau kita nak baca dengan cara mudah, kita baca bertanya-tanya tu dululah. Bertanya-tanya mereka itu, yakni ahli Makkah, bertanya daripada khabaran yang besar. Daripada khabaran yang besar.
Jadi syarah kita takdirkan lafaz bertanya ni isyarat kepada bahawasanya muta'allaq bagi lafa'an anin naba itu mahzuf. Takdirnya yatasaaluna anin naba'il azim. Tu atau pilih mufassir lah ni kau yang terlebih rajah dah lah. Kita Arab jadi takluk kepada suatu perkara yang mahzuf. Takdirnya yatasaaluna an. Lagu ni maknanya Allah Ta'ala kata, puak Quraisy dia tanya harga apa? Dia tanya apa? Mereka bertanya gimana tentang apa? Tahu tak? Anin naba'il azim. Bertanya-tanya mereka itu daripada khabaran yang besar. Cerita besar. Tu naba'. Buku besar tu. Quran ni buku besar. Kiamat ni buku besar. Azab kubur ni buku besar. Pekerjaan besar. Dia mengejek-mengejek Allah daripada buku besar tu. Allah Ta'ala kata, bertanya mereka daripada khabaran yang besar. Khabaran yang besar. Masya Allah. Allah. Apakah khabaran yang besar itu? Badal pada khabaran. Apakah khabaran yang besar tu? Allah Ta'ala kata, puak mereka tanya buku besar tu. Gapo buku tu? Barang yang bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu barang yang bawa datang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tu. Allahu akbar. Mereka duk tanya benda yang Nabi bawa mari. Apakah perkara yang Nabi datang? Bayan. Ni daripada ni kalau kita mengaji lah ni sebagai orang yang mengaji ponok-ponok sikit ya tahulah tu. Kata daripada tu orang panggil bayan. Nak menyatakan barang tu. Apakah barang yang dibawa datang oleh Nabi? Daripada Quran. Daripada ayat Quran. Satu, ayat-ayat Quran. Nabi bawa ayat Quran mari baca kepada para sahabat. Baca kepada para sahabat. Quran mana? Sifat Quran yang melengkapi dan merakumi, melengkapi atas bangkit kubur, atas cerita bangkit kubur. Dalam Quran ni macam-macam cerita. Cerita bangkitan daripada kubur selepas daripada mati. Pada hari kiamat esok akan bangkit kubur. Quran cerita. Banyak ayat Quran yang cerita. Yang salah satunya ayat yang kita selalu baca kan pada surah Yasin tu kan. Tu. Wa idza nufikha fis suri fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Allahu akbar. Pada masa tu bila tiupan sangkakala kali yang kedua ditiup, maka ketika tu semua akan bangun bangkit daripada kubur masing-masing berhadap kepada padang mahsyar. Ladaina muhdarun. Pakai hadir semua di padang mahsyar. Allah, pada masa tu bengang bangun mari. Sehingga mereka setengah-setengah tak sedar diri. Tak tahu kata nak hadap ke mana. Moga tak berimeh dulu lagi dah. Tak tahu kata nak hadap ke mana. Moga bangun daripada kubur ni. Tu dia, Allahu akbar. Lepas tu dia kata kena qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Dia kata Allah celaka dah kita ni. Siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Kita duk tidur mari lama-lama, siapa duk bangun kelik mari semula daripada hujung sulbi bertukar jadi tulen akhirnya beripung jadi rupa manusia semula bangkit daripada kubur. Siapa dia bangkit kita mari ni? Allahu akbar. Tu puak-puak dia pun mula menyesal dah. Orang kafir-kafir pun mula ya sesal lama dah dimati tu dalam kubur tu lagi dah. Tapi bertambah sesal lagi bila nampaknya keadaan di padang mahsyar. Allahu akbar. Dia kata kena ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ning dah ni hak Tuhan kita duk janji ni Tuhan yang duk janji ni puak rasul-rasul duk royak ni benar belaka dah ni boleh tengoklah ni tu pada hari kiamat nanti. Maka ayat Quran ni melengkapi atas bangkitan kubur.
Maka mereka pun tanya, tu barang hak Nabi bawa mari tu, dan tauhid Allah atau kepada apa dia, bangkit kubur tu lah. Yang ni Quran yang melengkapi di atas tauhid Allah, mengasaskan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran yang menyeru kepada keasaan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Maka itu saja, banyak lagi perkara yang Nabi bawa datang hari ni, besar-besarnya dari ayat ni. Satunya tentang azab kubur, keadaan yang berlaku pada hari kiamat. Nabi kita datang mari cerita kepada para sahabat. Lalu tu orang kafir tanya buku tu. Kata mereka itu, kata mereka itu ahli Makkah. Quraisy tu lah. Kata mereka itu, yakni kata pada orang panggil kata, jadi kata pada menanya sama sendiri. Awak gitu. Jadi kata pada menanya sesama sendiri. Mereka kata tanya gimari. Bila Nabi cerita hak azab kubur, bila Nabi cerita hak bangkit pada hari kiamat esok kumpulan di padang mahsyar, bila Nabi kita cerita hak tauhid kepada Allah, mereka buat tanya. Mereka tanya kena, apa yang ia bawa datang? Itu soalan mereka. Tengok yang mengejek-ngejek. Apa yang ia Muhammad tu bawa datang? Muhammad dia kata apa? Muhammad orang apa? Allahu Akbar. Muhammad orang apa? Quran apa? Quran apa? Kubur apa? Tak kubur. Kiamat apa? Kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngejek, kecek, bertanya atas jalan mengejek-ngejek. Itulah. Sebab itulah kita orang yang beriman, alhamdulillah. Janganlah sama sekali kita ni akhir zaman ni ujian iman banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehingganya orang Islam kita mula-mula ni kembali jadi murtad balik. Akhirnya dan mulanya yakin teguhlah dengan kiamat, dengan azab kubur, tetapi akhirnya mula ia ragu-ragu pula, syak tentang perkara tu, akhirnya membawa kepada engkar terus. Banyaklah puak liberal gapo tu, mereka tu mengingkarkan azab kubur dan sebagainya. Banyak tu. Moga-moga Allah Ta'ala jaga akidah kita, jaga pegangan kita, tetap di atas keteguhan pegangan, tidak ragu-ragu tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang kafir buat tanya, dia kata, apa yang ia Muhammad bawa datang? Muhammad kecek gapo? Allah. Lalu tu Allah Subhanahu wa taala pun datang ayat ni mari salah. Amma yatasaalun. Mereka tanya harga apa? Tanya harga apa? Daripada buku besar tu. Mereka duk kecek tu. Duk buat tanya-tanya tu tentang khabaran yang besar tu, tahu ke tak? Apa kiamat? Allah buat tanya. Oh, Allahu Akbar. Apa yang ia Muhammad tu bawa datang? Allahu Akbar. Habis itu tu soalan yang timur daripada kufar Makkah, daripada ahli Makkah, Quraisy Makkah pada masa tu. Lalu tu Allah Ta'ala kata, mereka duk tanya tentang apa? Mereka duk tanya tentang pekerjaan yang besar tu, tahu ke tidak? Buku kiamat ni buku besar, buku Quran ni buku besar, tauhid ni buku besar nah. Allahu Akbar. Maka orang mukminin bertambah takut. Maka orang mukmin, orang yang beriman bertambah takut. Bertambah takut, yakni takut kepada Allah dan bertambah iman. Buat gitu. Yakni takut kepada Allah dan bertambah iman. Orang yang mukminin ni bila tanya muka ni, buku besar ni, bertambah lagi. Dia tanya tu bukan tanya nak mengejek-ngejek, dia tanya nak tahu. Kalau orang beriman menanya, dia tanya untuk nak menambah keyakinan dia. Lalu tu bila ditanya-tanya, diceritakan kembali, diceritakan pula, didatang ayat Quran pula, akhirnya bertambah iman, bertambah ketakutan. Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Allah Ta'ala sebut bila orang beriman, bila dibaca Quran ke atas mereka, bila mereka dengar Quran,
tentang isi kandungan Al-Quran, mereka akan bertambah iman lagi, iman bertambah lagi, bertambah keyakinan, bertambah lagi keimanan, ketakutan kepada Allah. Maka orang mukminin itu bertambah takut kepada Allah dan bertambah iman lah. Orang kafir bertambah istihza. Bermula orang kafir ni sampai kepada kafir sekarang ni pun, jauh daripada Makkah hari tu sampai ke lah ni pun, orang kafir ni bertambah istihza lagi. Istihza tu bahasa Arab tu, bahasa Melayu kita gapo? Allah. Tafsir tu. Orang kafir tu bertambah istihza, Allah. Gapo Allah? Mengejek-ngejek. Kau tanya, kau tambah mempelekehkan, memperehkan. Kau tanya, kau berkecek, kau melekeh. Kau bercakap, kau mengejek. Itu tabiat orang kafir. Bila bertanya, Quran apa Quran? Tu karangan Muhammad dah tu. Allahu Akbar. Muhammad ni Datuk Sihir. Dia bawa orang pelik-pelik sikit, dia Datuk Sihir besar. Allahu Akbar. Dia mengejek saja. Inilah harganya taufik dan hidayat daripada Allah. Harga taufik duduk sini. Kita kena syukur kepada Allah tu. Banyak kita terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah tu. Tu. Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jikalau kamu membilangkan nikmat Allah, kamu tak akan menghitung dan menghenggakan nikmat tersebut. Maka bila nikmat tu tak dapat kita menghitung, banyak tidak terhingga, macam mana kita nak syukur di atas nikmat tu, tak habis juga nak syukur. Tak habis nak syukur. Cukup dengan nikmat iman tu pun satu, cukup dah untuk kita tidak habis-habis dah untuk memujikan Allah dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Maka orang mukminin bertambah takut, orang kafir bertambah istihza, Allah. Tu tak ada apalah tu. Maka Allah Ta'ala sebut, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Allazinya di segi i'rab, allazi tu buat sifat tu kepada an-naba' tu, berita tu. Lalu itulah musanna kita pun dia datang mari mausuh semula. Khabaran yang ada mereka itu mukminin dan kafir padanya bersalahan sekalian. Dia kata. Tu. Mereka duk tanya tentang buku besar tu. Mereka yang bertanya tentang khabaran yang besar. Apakah khabaran besar itu? Jadi khabaran yang ada. Jadi yang adalah mereka itu. Mereka siapa? Mukminin. Itu tafsir makna mereka itu. Khabaran yang ada mereka itu orang yang beriman dan kafir. Dan orang kafir, mereka tu sama ada mukmin dan beriman. Mereka itu bersalahan sekalian padanya, pada khabaran itu. Pada ni takluk kepada bersalahan yang ada pada belakang dianya. Jadi khabaran yang ada dalam mereka itu orang yang beriman dan kafir itu bersalahan sekalian. Jadi sekalian mereka itu bersalahan padanya, pada khabaran itu. Jadi berkaitan dengan hari kiamat ni khususnya, khabaran kiamat ni, kita dengan orang kafir ni berselisih dah. Bersalahan dah. Bila berkeceh hari kiamat, orang kafir tak jalan ni, kita mukmin tak jalan ni. Belana jalan ni dah. Maka Allah Ta'ala kata, berita tu, alladhi hum fihi mukhtalifu. Jadi hum mukhtalifuna fi, pada asalnya, terkibnya gitu. Jadi orang kafir, dia kata, khabaran yang ada dalam mereka itu, orang mukminin dan kafir itu bersalahan, berselisih, tak berselorong pendapat sekalian mereka itu padanya, pada khabaran itu. Jadi orang kafir dengan kita tu tak selarah jalan ni, berkaitan dengan khabaran kiamat ini dan Al-Quran ini dan sebagainya. Lagu mana? Pada isbat, ini badal padanya tu.
pada isbat, pada mengaku, dan ingkar khabaran tu. Ingkar ni menolaklah, isbat ni mengaku. Ni. Jadi ada dua jalan. Masalah kiamat ada dua cabang. Cabang ingkar dan cabang mengaku. Dua cabang itu ya. Maka kita orang beriman dengan orang kafir pada masalah ni berselisih. Tak sejalan dak pada masalah ni. Berselisih padanya pada isbat, yakni pada mengaku, dan ingkar khabaran tu. Jadi maknanya tak sejalan dak. Macam mananya? Cuba tengok ya tafsir. Maka mukminin, maka orang yang beriman tu mengisbat. Apa makna mengisbat? Mengaku dan percaya. Orang beriman ni isbat dan mengaku percaya. Quran kalam Allah. Quran itu khabaran yang datang daripada Allah. Tu makna tu. Orang kita beriman. Quran kalamullah, jadi Quran itu khabaran yang datang daripada Allah. Kita iman penuh. Penuh keyakinan Al-Quran ni salah satu daripada rukun iman kitanya, beriman dengan kitab-kitab Allah. Salah satu daripadanya, bahkan jadi sebagai terakhir segala kitab Allah, ialah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka kita beriman tu iman terus. Isbat kata Quran itu khabar yang datang daripada Allah. Dan tauhid bagi Allah. Dan ni atap kepada Quran kalamullah. Jadi orang yang mukmin itu mengisbatkan, mengakukan tauhid, keesaan bagi Allah Ta'ala. Allah kita tu satu je. Zat dia satu, segala sifat dia satu, segala perbuatan Allah pun satu. Tu kita mengaku, kita mengaji dah dalam sifat 20 ni kan. Tu orang mukmin tu ya iman lagu tu dah. Quran itu khabaran yang datang daripada Allah, bukan ciptaan dan karangan manusia. Dan juga Allah Ta'ala tu asa pada zatnya, sifatnya dan segala perbuatannya. Tu kita beriman dah. Orang mukmin tu dia pilih cabang tu. Dan bangkit kemudian daripada mati. Ini pun atap kepada Quran kalam Allah tu. Maka orang yang mukmin ini mengisbat, mereka percaya teguh pada bangkit kemudian, jadi selepas daripada mati. Lepas pada mati ni ada ke lagi? Ada tak lagi bangkitan? Ada lagi bangkitan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak payah bagi Allah. Daripada tak ada tu Allah Ta'ala buat ada boleh. Ni kita dulu tak ada. Allah menciptakan kita daripada tiada apa-apa tu kepada ada kita. Allah Ta'ala buat boleh. Maka masalah bangkitan ni nipis sangat lagi bagi Allah Ta'ala. Yang tak ada apa pun Tuhan buat ada boleh. Maka hak ada dah tulai-tulai. Hak duk mati dah. Hujung sulbi yang masih ada lagi. Mudah sangat hak ada dah untuk nak bangkit sekali lagi. Allahu Akbar pada hari kiamat esok. Itu dia. Ada ni ingat satu kisah kan dalam ayat Quran ni jugalah, tentang Allah Ta'ala cerita tentang seorang hamba Allah yang bernama Uzair. Uzair ni seorang yang soleh, katanya setengahnya Nabi daripada kalangan Bani Israel lah, kata setengah ulama. Jadi Uzair ni Uzair alaihi salam ni, Uzair ini orang Yahudi duk puja sangat lah. Orang Yahudi anggap kata Uzair ni anak Allah. Dan itu kan semacam dengan orang Nasrani Kristian yang menganggapkan bahawa Nabi Isa itu anak Allah. Begitulah orang Yahudi yang anggap kata Uzair itu anak Allah. Maka ada satu kali Uzair ni, dia ni orang yang beriman dah. Kitab Taurat ni dia ingat dada. Kalau dada dia, maknanya ingat habis kitab Taurat. Dia ingat sebagai ulama lah dianya. Satu kalinya dia datang, dia naik hema lalu ke satu kampung. Kampung tu tak ada orang dah. Maknanya kampung ni mati dah. Rumah ni runtuh semua dah. Jadi tidak ada ahli kampung dah. Mereka hijrah pindah kepada tempat lain. Runtuh habis dah kampung ni, tak ada dah. Tinggal hanya ada bangunan-bangunan gitu je. Yang sedang runtuh.
Lalu tu Uzaid pun singgah lah di kawasan tu untuk ambil berehat. Ketika dia menyana, dia tengok keadaan runtuh habis segala segala bangunan-bangunan tu. Dia buat soalan marilah hati dia. Tu. Wa idh qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam ayat Quran sebut alam tara ila alladhi hak tu masalah Namrud, alam tara ila alladhi haja Ibrahim. Apa tu? Apa dia ayat Quran sebut tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Allah, ya tak mari, ya kena Allahumma salli ala sayyidina wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Au kalladhi marra ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Allah. Qala bal labista mi'ata 'amin. Allah. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'izami kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Tu masya-Allah. Itu Uzaid ni dia mulai buat soalan. Dia bukan kata dia ragu-ragu tentang, tapi dia rasa heran. Dia tengok bangunan yang sedang runtuh tu, maka mulailah dia fikir tentang masalah kiamat dan bangkitan kubur. Dia tengok. Dia kata kena apa dia? Au kalladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana Allah Ta'ala nak menghidupkan semula Allah menghidupkan semula selepas pada mati ni. Heran sangat. Macam mana ni? Sebab bila runtuh dah nak jadi pulih semula, nak jadi baru semula ni, suatu perkara yang sangat heran lah. Bila tengok runtuh bangunan dan akan dikembali baru semula ni, satu perkara yang herankan akal lah. Sangat pelik lah. Maka dia fikir tentang masalah bangkitan. Macam mana kalau kita mati, hati lebu yang dibaja tanah habis dah. Macam mana Allah Ta'ala nak bangkit? Anna yuhyillahu, apa dia? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidur nyerah lagi lama. Fa amatahu Allah Ta'ala memati. Maksud memati ni Allah Ta'ala dia tu tidur lagi. Tidur lama macam Ashabul Kahfi lah juga nah. Macam Ashabul Kahfi tu, apa dia? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin. Allah Ta'ala dia tidur di tempat tu 100 tahun. Allah duk tidur lagu tu 100 tahun. Dia tu 100 tahun lalu lagi. Bila 100 tahun ni, Masya Allah dah lah. Siapa kepada hemah yang dia naik mari tu pun nak hidup lagi ke? Tak ada hidup dah, pakai mapuh tinggal tulen. Tinggal tulen saja dah, tak ada gapo. 100 tahun hemah gapo pun jadi mati. Tu dia. Mi'ata 'amin summa ba'asah, kemudian Allah SWT bangkitkan dia balik. Allah Ta'ala bangkit dia bangun semula. Uzaid saat itu Allah Ta'ala bangun dia semula. Maka bila Allah Ta'ala bangun dia semula, dia pun terkhabar, tersedar diri. Tu. Summa ba'asah qala kam labist. Ada suara datang mari daripada pihak malaikat dan sebagainya untuk tanya kepada dia. Uzaid, engkau tu duk sini berapa lama dah ni? Duk menyerah tidur di sini ni? Qala kam labista. Dia kata rena. Qala labistu yawman aw ba'da yawm.
Aku ni rasa-rasanya aku duduk tidur sini ni sehari gitulah. Kerana perasaannya semacam sehari ataupun setengah hari saja, sekerat hari saja. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Maka ada orang yang kata gitu, malaikat kata qala bal labista mi'ata amin. Labistu yawman aw ba'da yawmin. Qala bal labista mi'ata amin. Tak. Engkau duduk di sini, tidur sini 100 tahun. Oh, ya apa terkejut? Bila sebut kata 100 tahun ni, kejut Zaid. Boleh jadi ke? Aku rasa macam sehari je. Oh, dia kata bal labista mi'ata amin. Lepas tu Allah Ta'ala kata fanzur ila ta'amika. Kalau mu tak percaya, mu cuba tengok makanan mu bawa mari tak di tepi mu. Lam yatasanna, ya tak ada basi gapo lagi tu. Tengok, ya tak basi lagi. Oh, tak basi. Ya, moga aku tidur setengah sekerat hari je. Oh, Allah Ta'ala kata fanzur ila fanzur ila himarika. Lepas pada tu cuma mu paling tengok hemar mu pula, mu tamat mana. Fanzur ila himarika wa syarabika wanzur ila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika. Tu akhirnya bila dia paling tengok kepada himar dia, Allahu Akbar, mati dah. Tinggal tulis saja. Kejut dia. Mati kan ni. Beratus tahun dah kan ni. Allahu Akbar. Akhirnya Allah Ta'ala hidupkan semula himar yang mati itu. Hidup. Allah Ta'ala nak menyatakan ayat kebesaran Allah Ta'ala kepada Uzair. Sehingga Uzair tengok, akhirnya dia tengok hemar dia yang jadi tulai tu kembali semula jadi hemar yang hidup kelik semula. Ketika itulah dia kata, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku bertambah yakin dah kata Allah ni kuasa sungguh. Ya Allah. Ini kecek buku bangkitan. Maka orang yang beriman ni memanglah mereka tu mengisbatkan bangkit kemudian daripada mati. Bila kau bangkit tu? Hari kiamat, yakni pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkit selepas daripada mati. Dan Nabi Muhammad tu Rasulullah. Ini atap kepada Quran kalamullah belaka tu. Orang beriman ni mereka mengisbat, mengaku dan percaya bahawa Muhammad itu Rasulullah, satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Itu sikap orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, maka orang kafir. Nah, Musa ni kata, maka orang kafir. Maka orang kafir ingkar sekalian itu. Ingkar, menolak akan sekalian itu. Apa sekalian itu? Sekalian itu tu mulai daripada Quran kalamullah, tu apa lagi Muhammad Rasulullah, tauhid, bangkitan kembali daripada mati. Itu sikap orang yang kafir. Orang kafir tu dah lagu tu lah. Tu. Maka orang kafir ni dia tanya-tanya je, mengejek-ngejek je. Quran gapo? Quran ni gapo? Quran kiamat tak ada. Kiamat mana ada? Tu. Kalau lepas pada mati ada azab sungguh. Oh, tak ada seorang haba. Orang mati dulu-dulu. Mari tok nenek kita dok mati, mari berkorun-korun dah. Tak ada seorang haba. Yang bangun mari dok royak kata, oh, dalam kubur tu ada azab. Boy, tak ada. Tu tengok-tengok mengejek dia. Allah, ingatlah saudara-saudari sekalian, kita ni hidup sekali seorang aja. Kalau Allah Ta'ala hidup dua kali, tak apalah kita teramati sekali untuk nak menyaksikan azab tu. Lepas tu kemudian kita balik semula sebagai kali pusingan yang kedua untuk taubat, untuk kerja amal yang solah tu. Kalau boleh hidup dua kali, tak apalah. Tapi kita ni hidup sekali seorang aja. Dengan sebab kita hidup sekali seorang itulah, hati-hatikan. Cuma perjalanan kita, hati-hatikan perjalanan kita ni, kerana kita
Tak tahu kata akan jumpa kita selepas pada tu. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dia tengok kubur, dia akan menangis. Menangis yang bersangatan. Apabila ditanya, "Hei wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapakah engkau duk sentiasa menangis bila engkau melihatkan kubur?" Maka beliau berkata, kerana di sinilah tempat mula-mulanya yang akan dilalu oleh segala orang. Kalau di sini najah dah lepas, maka di sana pun lepas. Kalau di sini tak najah, menunjuk kata di sana itulah bersangat lagi seksanya. Lalu tu kubur itulah satu orang panggil sempadan pertama untuk kita menuju kepada akhirat. Lalu tu Allah Ta'ala kata, selepas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan tentang beritanya, Allah Ta'ala kata, mereka duk tanya harga apa? Mereka duk tanya tentang buku besar, pekerjaan besar, khabaran besar tu. Jadi khabaran hari kiamat yang mereka sendiri, orang beriman dan orang yang kafir ni pun duk masih lagi khilaf pada perkara ni. Orang yang beriman, isbat, mengaku penuh percaya 100%. Adapun orang kafir menolak terus perkara tu. Lalu tu Allah Ta'ala jekah dalam Al-Quran. Kalla saya'lamun. Kalla ni kalau kita mengaji orang panggil kalimah yang dihantarkan untuk menjekah. Jekahkan. Kalla. Apa kalla? Musa nak kata, tiada seperti itu. Bukan begitu. Bukan begitu. Tiada seperti itu. Ninya datang nak menafikan juga. Haish, bukan lagu tu. Kalau bahasa kampung kita, haish, bukan lagu tu. Tu kalla kalimat tu apa nama? Zajr. Orang panggil kalimat tu zajr ataupun rad'. Itu kalimah yang dihantar untuk jekah. Kalau Allah yarham Tok Dala gak, bila sampai kalla gak, Tok Guru cerita kata dia akan datanglah syih tu mari. Dia akan datanglah apa? Syih mari untuk nak jekah. Dia akan selalu jekah pada bila kalla gitu. Kalla, syih, bukan lagu tu. Apa dia? Tiada seperti itu. Bukan semacam tu. Bukan semacam mereka i'tikad. Tiada seperti itu. Jadi bukan semacam mereka i'tikad. Bukan semacam orang kafir i'tikad. Bukan macam tu. Syekh. Yukoh. Ni marah lah ni. Tanda kata marah. Ini dalil Allah Ta'ala tidak akan guna kelima ni kepada orang yang beriman. Tuhan tak akan jekah kalau orang beriman. Tuhan tak akan guna kelima ni. Kelima ni diguna untuk orang kafir ya. Bila orang kafir, Allah Ta'ala selalu guna apa? Kalla. Tu banyaklah dalam surah apa nama? Surah Iqra' tu kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة الخاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا. Tengok Allah Ta'ala jekah banyak kali. Kalla. Itu kelima jekah orang panggil. Tiada seperti itu. Bukan macam tu. Hei, bukan lagu tu. Kalla saya'lamun. Saya'lamun. Lagi ketahui. Lagi akan ketahui oleh mereka itu. Mereka itu ahli Makkah, orang kafir itu. Allah Ta'ala kata nanti mereka akan tahu. Allah Akbar. Ni takutnya. Lafaz saya'lamun ni kita takut. Takut sangat. Kerana Allah Ta'ala guna sa dengan saufa ni berbeza. Kalau Tuhan kata saufa ya'lamun tu pun cukup kita takut dah. Dalam bahasa Arab kalau guna lafaz sin dan saufa, walaupun kedua kelima tu dikatakan huruf tangfis, tetapi beza. Kalau guna sin menunjuk kata perkara tu hampir berlaku sangat.
Kalau guna saufa, menunjuk kata perkara tu jauh sikit lagi. Kalau kita kata sayadribu, selagi dia akan pukul, maknanya dalam waktu yang terdekat ni dah. Kalau dia kata saufa yadribu, maknanya boleh jadi minggu depan ke, ataupun masa yang jauh lagi, yang lama lagi. Tu tak beza tu, beza. Maka Allah Ta'ala kata saya'lamun, dekat dah. Allahu Akbar. Kalla, lagi mengetahui, lagi akan tahu, lagi ketahui, lagi akan yakin. Tu maknanya. Selagi akan yakin oleh mereka itu ahli Makkah, mereka akan tahu. Nantilah, tak lama dah. Bila mula daripada mereka mati, mereka akan tahu dah. Teka ni tak tahu lagi. Dalam kelalaian lagi. Bila mati itu barulah tersedar. Sebab itulah Nabi kita SAW ada sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata manusia ni dalam tidur ni, kita semua ni tidur. An-nasu nayyam. Manusia semua ni tidur. Apabila dia mati, idza mata istaiqaza. Bila dia mati, barulah tersedar. Mati itulah menyedarkan bahawasanya dia tu sudah lalai dengan dunia. Kita duduk atas dunia ketika hidup ni, kita macam tidur ya. Kita tak khabar apa, tak sedar apa-apa. Lepas sehari, lepas bulan, lepas minggu, kita tak sedar apa-apa tentang amalan dan tanggungjawab kita terhadap diri kita, dan terhadap agama kita. Tetapi bila mati, barulah tersedar. Tapi sedar ketika tu tak berguna lagi. Kalla saya'lamu, lagi akan mengetahui oleh mereka itu. Tahu apa? Barang yang turun azab, barang yang menimpa azab, barang yang menurunkan azab. Jadi barang yang turun, yang berlaku azab, siksaan ketika tanggal roh, ketika tanggal roh, ketika ditanggan, dicabut roh, ketika matilah maknanya. Apabila falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzil tanzurun. Allahu akbar. Ketika itulah, ketika mati itu roh dicabut. Ketika tercabut, tertanggan roh itulah mereka akan tahu ketika tu bara yang turun dan menimpa azab ketika tanggan roh. Tu mereka akan tahu. Azab tu sebab apa? Sebab engkar dan menolak oleh mereka itu, orang kafir itu, bagi Quran, akan Quran. Sebab mereka mengingkarkan kebenaran Al-Quran, mereka akan mendapat azab ketika mereka itu mulai keluar roh daripada badan mereka. Ketika tu mereka akan tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalla saya'lamun. Allah Ta'ala kata nantilah. Nanti mereka akan tahu. Kata betul ke tak barang yang Muhammad cerita tu. Allahu Akbar. Allah. Ni kita sebagai orang yang beriman pun patut kita renung juga. Bukan kata bila Allah Ta'ala tuju kepada orang kafir, kita orang beriman ni tak sia dah weh. Sia sepatu, sia lagu mana? Kita belum tentu. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala matikan kita dalam iman lah. Kita belum tentu kata hujung jatuh kita tu di mana. Hujung jatuh kita tu kita belum tentu lagi. Sebab itulah kita kena hati-hati hidup kita ni. Takut juluh masuk dalam lubang kubur tu, akhirnya membawa kepada mati dalam keadaan itu, dan termasuk dalam mereka yang saya'lamun ni. Waliyazabillahi min zalik. Mereka akan tahu barang yang turun azab ketika tanggal roh, sebab engkar oleh mereka bagi Quran itu. Thumma kalla saya'lamun. Allah Ta'ala takkid lagi. Summa ni orang panggil didatangkan untuk mentakkid, untuk memubalarah, untuk bersangatan lagi. Kelima summa ni. Summa kalla, kemudian. Tu kebiasaan Arab ni. Bila dia nak takkid satu benda, dia dapat summa. Tuba, summa tuba. Misalnya. Wailul laka, summa wailul lak. Dia datang summa untuk nak mentakkid, untuk menkuatkan lagi. Kalau bahasa Melayu kita ni, apa kita kata apa? Pah tu, selepas tu kita matilah mung, pah tu matilah mung.
Matilah mung, pastu matilah. Pastu tu padahal mati dah mati buat apa lagi? Datang kali kedua untuk nak takkid, untuk nak mengkuat je. Mati. Pastu mati. Matilah mung, pastu matilah mung. Tu gitulah. Biasa. Maka Allah Ta'ala guna pun macam itulah juga. Summa kemudian kala, tiada seperti itu. Saya'lamun, lagi ketahui, selagi akan mengetahui, yakni oleh mereka itu orang kafir tu, barang yang turun, barang yang menimpa, barang yang berlaku dengan mereka itu orang kafir itu. Mereka akan tahu barang yang berlaku pada mereka itu. Turun bila? Pada hari kiamat itu. Turun pada hari kiamat. Perkara yang mereka akan menimpa pada hari kiamat. Mereka akan, ketika cabut roh tu dapat dah sekali. Ketika dicabut roh pun yakin dah. Hasil keyakinan dah mereka orang kafir ni pun. Lepas tu bila bangun daripada kubur pada hari kiamat pun, akan tahu pula, Allahu Akbar, barang yang turun, yang menimpa, yang berlaku dengan mereka itu, yakni pada mereka itu orang kafir itu, turun pada hari kiamat esok. Apakah barang tu? Daripada azab, daripada siksaan Allah terhadap mereka. Wal-iyazabillahi min zalik. Mereka akan tahu. Sebenarnya ni kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita rasa lagu mana? Kita rasa kata kita ni lama lagi kiamat. Kita rasa kata kita ni lama lagi hari kiamat. Padahal sebenarnya kiamat ni sangat dekat sangat dah. Sangat dekat dah. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Allah Ta'ala kata, mereka tu duk sengka kata hari kiamat tu lama lagi. Wa narahu qariban, padahal kami mengetahui bahawasanya hari kiamat itu dekat sangat dah. Bukan lama, dekat dah. Lebih lagi kita di hujung-hujung zaman, dekat-dekat nak kiamat dah ni. Patutlah kita insafkan dengan perkara tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Quran ini sebagai ibrah, pengajaran kepada kita untuk ambil panduan hidup kita di akhir zaman ini, dan selamat kita daripada fitnah hidup ini dan fitnah selepas pada mati dan fitnah ad-dajjal, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibzan mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbana ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat yang seterusnya. Alam naj'alil arda mihada. Allah Ta'ala mulai bangkit nikmat dia yang dia beri kepada kita. Dia nak orang panggil bangkit nikmat untuk kita sedar dan ingat budi Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala ceritalah tentang hari kiamat lah sikit pada hari itu. InsyaAllah kita akan terus menerus sikit demi sedikit untuk memahamkan ayat Al-Quran Al-Karim. Semoga Al-Quran menjadi panduan hidup kita dunia dan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti, insya-Allah taala. Maka sekadar tu dulu pada hari ini. Esok lagi kita sambung pada masa yang sama, insya-Allah 2.30 kita akan hubung lagi pengajian tafsir Nurul Ihsan kita surah At-Tasa'un ni lagi pada ayat Alam naj'alil arda mihada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahirabbil alamin.